Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Jadi kasihi Tan Imam, seterusnya ahli jatah kuasa, para jemaah muslimin dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan utama, pada malam ni kita merafakkan setinggi-tinggi kehadrat Allah. Dengan izin dan inayahnya kita masih diberi peluang sama-sama dapat mendirikan solat secara berjemaah. Kita juga diberi peluang para jemaah sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus beramal dengan amalan yang soleh, insya-Allah. Pada malam ni kita masuk kepada hadis yang seterusnya perbincangan kita, insya-Allah hadis yang ke-44 insya-Allah pada malam ni. Yang mana hadis ni kita akan bicarakan para jemaah sekalian satu tajuk bagaimana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bab dia ialah la yusammi rajulu abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamah. Pada bab menyatakan jangan seseorang di kalangan anak tadi memanggil ataupun menyebut ayahnya dengan nama ayahnya. Dan jangan duduk sebelumnya, jangan berjalan di hadapannya, kata Nabi SAW. Larangan memanggil nama bagi ayah, nama dirujuk kepada nama yang diletak bagi panggilan dia lah. Tak boleh kita menyebut nama dan larangan memanggil namanya dirujuk pada nama ayah lah. Kalau ayah tu nama Abdullah, panggil Dolah. Kalau ayah tu nama apa dia, Samad, panggil Mak. Begitu. Islam melarang anak memanggil singkatan nama rujuk pada nama asal. Kalau sama-sama kawan dia tak apa. Kawan ayah sama kawan dia. Isteri pun dia dilarang memanggil nama suaminya dengan nama. Nama suami dia nama suami dia Sa'i, panggil In. Begitu. Mana In? Panggil bini, panggil suami In, gitu. Namanya Sa'i ataupun Sai. Dia punya anak singkat, dia panggil In, suami dia. Abad In. In tu berujuk kepada panggilan yang mana rujuk pada nama, tidak beradab dan tidak dibenarkan beberapa keadaan. Tapi bagi anak ni secara asasnya Rasulullah menyebut di antara adab bagi seorang anak ni dia tidak boleh memanggil namanya. Nama maksud nama ayahnya dengan nama asal. Mereka diberi nama-nama yang dirujuk kepada nama-nama beradab. Begitu juga Nabi SAW larang wala yajlisu qablahu wala yamshi amamah. Larangan bermaksud nak jaga adab, jangan kita mendahului apabila duduk sebelumnya, bermaksud dalam kita nak menjaga adab sebagai seorang anak, jangan mendahului duduk, melainkan ayah kita duduk dulu. Mak ayah duduk dulu baru duduk.
Dan jangan juga kata Nabi yamshi amamahu, jangan suka berjalan duk mari ke hulu ke hilir di hadapan dia. Ini dalam bab adab lah. Bermaksud tidak ada tujuan je ni, tidak ada orang panggil apa dia, tidak ada adab meletakkan seolah-olah mereka ni tak wujud di hadapan kita. Ni berkaitan dengan adab. Satu hadis daripada Ismail bin Zakaria qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi awrihi an Aba Hurairah radhiyallahu anhu absara rajulaini faqala li ahadihima ma hadza mink faqala abi faqala la tusammihi bismihi wa la tamshi amamahu wa la tajlis qablah atau kama qala nabi. Bahawasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana kita maklum, Abu Hurairah ni seorang sahabat Nabi yang banyak riwayatkan hadis dan dia juga menceritakan tentang adab ni terlalu banyak. Dia kata satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat dua orang lelaki lalu. Yang mana lalu dia berkata kepada salah seorang daripadanya keduanya. Di antara dia kata apa dia? Apa hubungan kamu ataupun hubungan dia dengan kamu? Kamu dengan dia ni ada hubungan apa ni? Dapat? Kamu dengan dia ni ada hubungan apa, hubungan di antara kamu berdua? Maka lelaki itu menjawab, faqala abi, kata lelaki tersebut, dia dengan aku ni adalah ayah aku. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apa kata Abu Hurairah setelah mendengar lelaki itu jawab, abi. Abi itu rujuk kepada panggilan nisbah kepada ayah lah. Asalnya abu. Ada abi itu rujuk pada ayah saya. Abun, ummu, ummi. Ummu tu mak, ummi mak saya. Abu tu ayah, abi ayah saya. Rujuk pada ayah saya, kata lelaki tersebut. Maka bagaimana apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengar lelaki tersebut kata haza abi, ini ayah saya. Rujuk kepada dia tu ayah pada lelaki tersebutlah. Faqala, lalu Abu Hurairah berkata la tusammihi bismihi. Wahai lelaki, kalau ayahmu ni, maka janganlah engkau panggil dengan namanya. Jangan kamu panggil nama dia. Merujuk kepada nama-nama yang mana nama khusus bagi dia. Kalau dia nama Zaid, jangan panggil Zaid. Kalau dia nama Talib, jangan panggil Talib. Jangan begitu, kata Abu Hurairah. Itu ayah kamu. Seolah-olah kamu panggil dia tu semacam kawan kamu sendiri. Maka apabila ditegur oleh Abu Hurairah keadaan macam tu, bagaimana yang disebut? Dia ni tidak membenarkan kerana namanya itu dirujuk kepada satu panggilan yang mana tidak disukai Allah. Kerana berkaitan apa tak suka, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai seorang anak di antaranya memanggil nama ayahnya dengan panggilan asal. Panggil alasannya, panggilan asalnya maknanya panggilan pada nama dia lah. Di situ nampak tidak beradabnya seorang lelaki, maka ditegur. Berkait dengan panggilan ni para jemaah sekalian, kita di hari kiamat ni Allah Ta'ala panggil kita ni dengan beberapa panggilan. Ada dipanggil dengan panggilan yang begitu baik, panggilan dia. Bagaimana disebut juga di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memanggil manusia di perhimpunan dengan panggilan, ada setengah kata dirujuk dengan panggilan nama ibu ataupun nama ayah. Hari kiamat nanti diseru dengan nama ibu ataupun ayah. Timbul persoalan dia, manggil atas nama mu ataupun nama ayah. Kalau kita tengok ada dalam satu hadis, Nabi SAW sebut juga satu hadis diriwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ni supaya kita tahu kenapa tak boleh kita nak panggil, kenapa kita tidak dibenarkan menjaga apa dia, dibenarkan untuk memanggil nama dia. Kerana di hari kiamat
diseru dengan nama ibu ataupun ayah, kata Nabi SAW, innal ghadiru yunsabu lahu liwa'u yaumil qiyamah fayuqalu hazi ghadwatu fulan bin fulan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pengkhianat itu akan dipancang baginya bendera sebagai satu balasan, kerana sebagai satu balasan dipacang pula di hadapan orang ramai. Kerana salah satunya mereka ini di antara, kata Nabi, pada hari kiamat diseru dengan nama pengkhianatan si fulan bin si fulan. Maknanya disebut si fulan bin si fulan ni si fulan bin anak si fulan. Kalau dia nama sekian bin sekian lah. Mana dirujuk di sini ialah diseru dengan nama ayah. Di hari kiamat dirujuk kepada panggilan ataupun dibin kepada bapa. Waktu kalau kita tengok nama-nama tu banyak diguna singkatan. Apa dia dengan nama, apa dia, di antara sahabat-sahabat Nabi ada nama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu anak kepada Ibnu Abbas, anak kepada Abdullah bin Abbas. Gitu. Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat Nabi ni banyak digelar dengan nama-nama ataupun nisbah kepada nama bapa dia. Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad ibnu Abdillah ni maknanya ataupun disebut Ibnu Abdillah, anak kepada Abdullah, yakni Nabi SAW. Pendapat hak kuat mengatakan dirujuk panggilan pada hari kiamat ialah pada bapa Fulan bin Fulan. Macam saya sendiri nama Sabah bin Abdullah, dirujuk dengan panggil Sabah Abdullah Ibnu Abdillah, anak kepada Abdullah. Nama siapa? Sabah contoh. Itu panggilan. Waktu bagaimana di hari kiamat, betapa manusia ni dalam keadaan malu di hadapan Allah bila disebut nama bapa dia, diseru nama bapaknya berkaitan dengan maksiat. Malunya bapa dia, pasal apa? Dia, aku duduk atas dunia dulu tak buat maksiat, tak apa, kenapa sebut nama dia? Kerana anak dia. Hak tu kita nak buat maksiat ni tak bolehlah. Kalau boleh fikirlah mak ayah kita, fikir mak ayah kita tu, fikir ibu ataupun fikir ayah kita kerana diseru namanya. Nampak? Berkaitan dengan nama-nama tersebut, maknanya kalau boleh kita jangan memanggil dengan nama-namanya yang dirujuk pada nama asal yang diberi. Memang kena letak nama tuan-tuan, kerana nama tu disebut doa. Orang dulu kalau nak dapatkan nama pergi jumpa orang soleh. Ada jumpa orang soleh tolong bagi pandangan nama. Sebab orang Melayu kita ni tuan-tuan, dia suka letak nama ni kadang-kadang combine. Nama suami combine dengan nama isteri. Dia combine tu macam-macam bunyi nama, tapi nisbah kepada artinya pada lafaz Arabnya tidak ada makna. Jadi kalau tidak ada makna, tidak moleklah pada nama tersebut. So ustaz pernah tengok dulu ada seorang sahabat, nama dia Fanih. Tidak bunyi orang duk panggil Fanih dah. Mak ayah dia ni memang minat ke seorang bernama Fanih. Tahu tak kenapa dia minat? Apabila kita tengok balik makna dia, asal kalimah fan tak? Apa makna fan? Fan, apa dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kullu man 'alaiha fan. Apa makna dia? Setiap atas muka bumi Allah ni rosak. Fan ni asal kalimah dia adalah fana. Fan ni adalah fana. Jadi asal kalimah fan itu adalah fana. Kena tukarlah nama dia. Dia perlu tak nama lain. Pasal apa dia? Mungkin dia sedap pada bunyi, tapi tidak baik pada makna. Fan tu maknanya fana. Banyak lagi nama-nama yang mana perlu dirujuk kepada makna di sudut bahasa dia.
Bahasa Arab lah. Pasal nama kita ni banyak kena tengok bahasa Arab. Ya bukan tengok bahasa lain. Kalau dirujuk pada doa. Tak. Jadi kalau kita tengok, kalau nak selain daripada nama-nama Islam, banyak nama. Itu nama-nama yang tidak ada kaitan dengan makna yang baik. Tapi berkaitan dengan makna nama tadi, letak nama yang baik. Tu orang tua dulu mudah nama dia. Muhammad bin Saleh, Saleh bin Yusuf, Yusuf bin Yunus. Dia ambil nama-nama begitu je. Kadang-kadang dia nak ambil kelebihan nama tu sebut kerana dia nak ingat. Anak dia kadang-kadang 10 orang, dia tak nama Nabi. Ada nama anak Saleh, ada nama anak dia Idris, ada nama dia Yusuf. Tapi orang kita ni kadang-kadang shortcut panggil nama tu tak molek. Padahal nama-nama Nabi. Hak perempuan pula dia tak nama apa dia tuan. Nama hak sedap-sedap juga. Nama apa dia? Zulaikha, Rabi'atu Adawiyah, nama apa dia tu? Asma. Nama-nama tu tuan. Nama-nama tu nama-nama yang bermain di bibir mulut ummahatul mukmin, ibu-ibu orang beriman. Khadijah, Aisyah, Asiyah dah. Tu nama-nama hak mana bermain di mulut dan para malaikat mendoakan nama-nama tersebut. Tapi pihak akhirnya orang tak apa menjuruh dan nama-nama macam ni. Sebab nak nama-nama moden tak? Tapi berkait dengan nama-nama tadi, kenapa diletak? Kerana ada sandaran. Kerana mereka mengatakan diseru dengan nama yang baik akan diberi oleh Allah keberkatan. Waktu orang soleh ni dia letak nama, dia rujuk pada makna. Tak? Maka apabila nama yang baik tadi, nama yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak panggil orang ni nama-nama yang baik tak? Nama-nama Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala dia ada nama-nama yang baik, maka seru dengan nama yang baik. Contohnya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita nak nisbah kepada panggilan tadi, kita nak ambil, boleh. Mungkin beradab kitanya dengan cara hamba mengambil satu panggilan, letak contohnya Abdul Rahman, Abdul Rahim, hamba bagi Rahman, hamba bagi Rahim, Abdul Majid, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, banyak nama-nama. Nah, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut juga bagaimana tidak dibenarkan memanggil nama, maka disebut juga panggilan itu seburuk-buruk panggilan. Walaupun kita nak bergurau pun tak boleh. Ada benda boleh bergurau, ada benda tak boleh bergurau. Tak boleh bergurau dengan panggilan yang pada nama dia. Hak tu dalam fiqh dia ada beberapa perkara larangan tak? Kalau mak kita larangan bagi anak menziharkan isteri dengan mak. Apa makna menzihar? Menyamai ibu, menantu, isteri kita dengan ibu kita. Tu haram, hukum dia zihar. Tak boleh. Sebab apa dia tak boleh? Kerana isteri kita halal bersetubuh, mak kita haram bersetubuh. Waktu dilarang menziharkan tu, kadang-kadang orang hari ni nak bergurau dengan bini, hati-hati molek. Jangan menyerupai dan menziharkan isteri dengan ibu kita. Mungkin dalam dalam bab fiqh zihar ni, seorang tu menziharkan sama ada kalau dia tak tahu, kita kena tegur. Dia nak kata mak dia ni comel, dia nak kata isteri nak comel, baguslah. Maka dinisbah kepada nak menyamai contoh. Perangai awak ni perangai mak saya sama sebab rajin. Boleh. Hak tolehnya pada tubuh fizikal badan. Jadi kita duduk menyamai tubuh mak kita dengan tubuh isteri kita, tu tak boleh. Hak tu makna zihar. Tapi kalau nisbah pada orang rajinnya, isteri abang ni macam arwah mak rajin, tak apa. Pandai buat kuih, pandai melayan. Tapi kalau kita menampakkan susuk-susuk badan dia tadi dan kita meletakkan persamaan, tubuh awak ni macam tubuh mak. Tu tak boleh tau, tak boleh. Walaupun kita nak bergurau benda tu, kalau kita tak tahu, benda yang kita tak tahu jahil ni tuan-tuan, berkait dengan jahil ni,
dimaafkan. Tapi apabila kita tahu kita kena banyak bertaubat dan mohon keampunan, lepas ni jangan duk gurau lagi nak menyamai tubuh isteri ngamuk kita. Jangan. Tak boleh. Dia panggil zihar. Apabila menziharkan, maka hukumnya haram. Bagi seseorang itu dia dah buat, maka perlu bertaubat. Dia tak boleh. Dengan mak kita ni jangan. Begitu juga kita dilarang untuk nak buat satu gambaran yang tidak baik terhadap isteri dan mak kita pun tak boleh juga. Itu yang dilarangkan kerana berkaitan dengan perbuatan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tengok akhir-akhir ni orang tak berapa nak jelas dalam bab zihar. Apabila tak jelas dalam bab zihar, zihar jadi bualan, jadi gurauan di antara isteri, suami dengan isteri. Apabila jadi bualan, tuan-tuan, apa kesan daripada hukum ataupun akibat daripada orang suka mengamalkan zihar? Dia ada juga tuan-tuan orang yang suka jenis buat perumpamaan. Dia nak, tak tahulah kenapa, mungkin dia nak kata jahil pun salah satu juga jenis. Tak tahu dia nak koik ngamuk dia tu sampai ke satu tahap dia melampau-lampau. Jadi ustaz tengok ada di akhir hari ni kata yang mana di kalangan suami, di kalangan anak lelaki tadi, dia mengeluarkan sesuatu perumpamaan ataupun kita kata contoh, anta kazahril ummi. Dalam bahasa Arab dia sebut anta kazahril ummi. Apa makna anta? Ataupun dia kata anta pula, enti kazahril ummi. Enti ni bermaksud kamu ni serupa dengan mu aku. Tu makna enti kazahril ummi. Itu maknanya dalam fiqh dia sebut itu satu lafaz zihar, yakna maksud juga kata lain, enti kazahril ummi, belakang kamu ni macam belakangmu. Gitu. Nampak benda tu tak ada apa kan? Nampak tak ada apa kan? Tetapi kesan daripada ungkapan tersebut ada makna dia. Belakang kamu ni macam belakang mak saya. Tak boleh. Itu maknanya zihar. Enti kazahril ummi. Jadi apabila kita faham daripada tu, itu di sudut kefahaman kita nak tahu zihar ni. Kenapa ustaz cakap benda macam ni? Kerana ada orang mengambil mudah. Jadi mengambil mudah ni dia panggil mengambil tindakan kita tidak sewenang-wenangnya, kita boleh dosa dengan sebab cara kita bergurau tu tak betul. Zihar tidak berlaku pada ayah. Pada ayah tak berlaku zihar. Zihar ni dirujuk kepada enti kazahril ummi saja. Bagi mak je zihar. Contohnya isteri kata, ada isteri kata, tubuh abang ni segak arwah ayah gini segak dulu. Tu lain. Memang ayah dia ni memang orang jenis kemas. Orang jenis tubuh badan sasa. Hak lain tuan-tuan. Hak dia rujuk pada ibu tu tak boleh. Hak dalam fiqh dia sebut merujuk kepada ibu tu dinamakan zihar. Dah. Maknanya kalau kita dengar pada lafaz, pada perkataan yang menyebut awak ni belakang sama dengan ibu saya ataupun mak saya. Hak tu nya makna zihar untuk kita lebih faham. Cuma ni ulama memberi satu hukum ataupun memberi satu perbahasan supaya kita ambil tahu. Seseorang itu yang mana suka berzihar, suka sangat dia buat contoh. Sikit-sikit buat contoh mak dia, sikit-sikit dia buat perumpamaan mak dia dengan isteri dia tadi. Tak. Di dalam surah Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ada tuan-tuan, kalau rujuk dalam Al-Quran Allah Ta'ala disebut terutamanya dalam surah Al-Mujadalah, ayatnya yang berbunyi allazina yuzahiruna minkum min nisaikum, kata Allah. Ini bab zihar ni.
Kalau kita mengaji dalam bab tafsir akan jumpalah ayat tentang zihar yang Allah Ta'ala sebut. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Apa kata Allah? Dan mereka yang menziharkan isteri-isteri mereka di kalangan kamu. Zihar dengan siapa dah tuan-tuan? Min ummahatikum. Denganmu. Dia tak sebut ayah dia. Makna zihar ni berlaku dengan ibu dia. Bagaimana Allah Ta'ala sebut inna ummahatuhum illa allai waladtahum, kata Allah. Sesungguhnya ibu-ibu kamu tadi, ibu-ibu mak lah, haram bagi kamu. Haram bagi kamu tadi ialah tidak boleh kita nak mengumpamakan dengan isteri kita kerana berkaitan dengan isteri kita tadi halal bagi kita menyetubuhi dia. Isteri kita halal untuk kita menyetubuhi. Ibu kita tadi ialah haram menyetubuhi kita. Kenapa dah tuan-tuan? Kerana dia ni di antara yang melahirkan kita. Tu Allah Ta'ala jelaskan. Kerana Allah Ta'ala sebut juga, wa innahum layakulunna munkara. Sesungguhnya perkataan sedemikian adalah seburuk-buruk perkataan. Lepas ni jangan duk bergurau. Kalau anak-anak kita suka bergurau, tegur kata tak boleh tu. Tak boleh tu buat contoh ataupun menziharkan ibu dengan isteri. Menyamai ibu dengan isteri kita, disebut pada tubuh ataupun fizikal dia ataupun belakang. Biasa orang dia kata begini tak, belakang awak ni sama dengan belakang mak saya. Tak boleh tu. Jadi kalau dah buat ni macam mana rahimakumullah? Kena bertaubat. Tak. Tu dalam kitab Majmu' dia sebut, siapa dia yang suka mengamalkan bab zihar ni termasuk daripada minal kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar tu tuan zihar ni, bukan dosa kecil. Dapat je macam gurau dah. Bahkan dengan ijma' para ulama kata kena bertaubat, istighfar banyak-banyak, mohon maaf. Tak boleh, jangan buat. Kerana Nabi SAW larang perbuatan itu ataupun perkataan sedemikian. Al-Imam At-Tabari apabila menyebut tentang bab zihar ni, dia kata haram isteri-isteri kamu, yang mana ada setengah riwayat kata boleh terjatuh di antaranya perbuatan yang mana mengundang kemurkaan dan laknat Allah. Salah satunya orang suka melakukan perbuatan zihar. Dia tak sampai jatuh talak tuan-tuan, tak sampai jatuh talak. Tak sampai dah jatuh talak macam bercerai tak. Tapi dia boleh menjatuhkan fitnah ataupun menjatuhkan mengundang laknat Allah wal iyazubillah. Waktu kita kena ambil perhatian lah, jangan suka bergurau. Ada bab kita boleh panggil, ada bab kita tak boleh bergurau. Salah satunya tak boleh bergurau dengan melakukan zihar di antara ibu dengan isteri kita. Itu larangan. Baik. Begitu juga Nabi SAW menyebut bagaimana kata Abu Hurairah, wala tamshi amamah. Selain daripada kita dilarang memanggil nama secara direct, nama panggilan ayah. Macam Ustaz sebut tadi lah, disebut pada panggilan nama asal dia. Kita ni berapa boleh panggil nama, ada panggilan yang dirujuk pada panggilan sepatutnya abu ataupun abi ataupun ayah. Orang Melayu kita panggil ayah. Orang Kelantan dia panggil daddy and mummy. Tu orang Kelantan. Dia tak panggil mak dengan ayah. Orang Kelantan dia panggil daddy. Daddy and mummy. Tapi kalau sebenarnya lafaz bahasa Arab dimelayukan ummi. Ummi tu bahasa Arab. Asal kalimah kita pernah sebutkan dalam hadis sebelum ni, kita belum belajar kan. Hak Nabi sebut ummi tu mak kita lah tu. Rujuk pada ibu lah tu. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil satu panggilan hak mana disukai oleh Nabi, ummi. Gitu. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia nak nampak romantik. Dia panggil ayah. Jadi isteri ni pula dia pengaruh tuan-tuan. Suami dia pun dia panggil ayah juga. La haula wala quwata illa billah. Ya boleh kali isteri jangan panggil suami tu ayah.
Ayah tu ayah dia lah. Apa panggil suami ayah? Ayahmu gimana ayahmu? Apa panggil ayah? Nah, jangan panggil ayah. Kalau kecuali kita panggilan dia untuk depan anak kita tu lain. Ayahmu ni gak. Dia sampai satu masa happy dia tu, lepas tak ada anak dia tetap panggil ayah juga. Lepas tu suami pula panggil kau bini mak. Sudah. Dia jadi terbalik habis. Mak masuk ke mak ni. Dia jadi, kita kena tahu tau, panggilan-panggilan ni yang mana kita boleh guna dan kita tak boleh guna. Mungkin depan anak kita guna dibahasakan nak mengajar dia. Tapi kalau kita dengan mak dengan bini kita tak boleh nak panggil panggilan makmu, ayahmu, tak boleh. Panggil nama dia. Bagi suami boleh panggilan nama kepada isteri dengan panggilan nama-nama kesamaran. Nama-nama nisbah kepada nama-nama yang baik. Contohnya, isteri kita ni memang jadi orang yang mana kulit putih. Kulit putih kemerah-merahan, kita panggil apa dia? Macam isteri, macam Nabi panggil Ya Humairah. Dah. Ada orang panggil isteri dia, bini dia ni suka bersiak jenis, suka berjanguk dah. Dia panggil Mek Bunga. Pula tu dah je. Tak apa, hiburan dah. Jadi suami isteri panggil suami dia dengan panggilan hak suami dia suka. Panggilan hak suami suka pula jangan bertasyabuh dengan panggilan-panggilan hak nama-nama yang tidak dibenarkan oleh agama. Dia kadang-kadang dia pergi buat bertasyabuh suami dia dengan panggilan hak tidak dibenarkan oleh agama, tu tak boleh pula. Panggilan suami dia dengan panggilan apa dia, Habibi contoh, kesayanganku. Dah, panggil apa dia? Biar orang Kelantan ni dia romantik. Dia suami dia panggil Abe. Abe bunyi dah. Tunggu rahimakumullah. Orang luar tak boleh nak bunyi, tak jadi orang luar buat. Orang tak boleh, tak payah nak berlakon, dia jadi tak kena. Orang Kelantan tu memang dia punya lajah dia punya fasahah dia. Abe. Kalau nak bercakap bahasa kita, dia tak jadi pula bahasa baku, bahasa KL ni lain. Nak cerita panggilan dirujuk kepada panggilan nama-nama yang baik. Jadi kalau suami tak, biasalah kita panggil apa dia? Apa dia suami? Abah contoh. Jadi pada isteri tadi, suami boleh panggil apa benda pun, selagi mana tidak menyakiti isteri. Ada isteri dia ni suka buat panggilan nama pelik-pelik, suruh suami dia panggil, silakan, tak ada masalah. Tapi biasa tipa dengan nama lah. Suruh panggil molek-molek, perangai tak apa molek, tu masalah juga. Buat panggil molek-molek lah baru sesuai dengan panggilan. Jadi kalau nak ambil kelebihan, ambillah hak mana Nabi sebut ummi dan abi. Maknanya ummuka summa abuka. Abu ni maknanya bapak. Bapak dia rujuk kepada ayah lah. Ayah tu di antara panggilan ataupun kita kata yang sesuai. Hak tu orang Melayu kita panggil ayah, panggil mak. Tu betul lah tu. Dia dah translatekan dengan bahasa Arab kepada Melayu. Maknanya tu di antara panggilan paling suka baik. Begitu juga janganlah engkau, kata Nabi SAW, wala tamshi amamahu, jangan kamu berjalan di hadapannya. Bermaksud jangan kamu mengambil mudah tentang adab dengan mereka. Tu kita tengok tak ada adab kadang-kadang kan. Tambah-tambah apa bila ada tetamu datang. Tu dalam bab tetamu datang ni rahimakumullah. Pertama, ada adab tau. Kalau kita ada anak perempuan, lah ni, tak, minta jangan anak perempuan keluar apabila kedatangan tetamu, melainkan keluarnya dengan menutup segala keaiban. Ni kadang-kadang jemaah masjid dah ni comel dah ni, dengan kopiah, dengan keseban, dengan kain ridak dah, tapi turun angkat air anak free hair, Masya Allah tabarakallah. Kena pula ustaz pergi pula tanya, siapa je cucu ku anak? Anak Ustaz Awasu. Umur berapa? 25. Ustaz tanya, kahwin ke tak lagi ni? Dengar tanya tuan-tuan, tak kahwin lagi Ustaz. Lepas tu kadang-kadang dia jadi menatu tu. Ustaz kata kalau nak jaga hubungan dengan jemaah ni,
Kahwin dengan anak lagi, anak haji tu nak suruh jaga hubungan. Pasal kerak nak main minum air ni, lepas ni tak nak dah bagi dia tu. Dah kahwin tak kisahlah, dia nak free hand dengan kita. Tapi kalau boleh janganlah. Tak. Apabila keluar Haji Nordin dah keluar, tengok tak akan tudung. Ustaz suka mana-mana pun dah tengok dah tak akan tudung dah. Siap mata-mata. Kadang-kadang offer pula lagi. Minggu depan Haji ada rumah dah. Nak pergi minum air, nak pergi jalan pula. Padahal nak pergi tengok, tu kena jaga. Mana isteri, suami ni, ayah ni kena jaga. Pastikan anak ni kena tutup aurat dia. Dah. Budak-budak air ni kadang-kadang dia tidak diberi teguran pun dia tak ingat. Maka janganlah. Sama juga isteri. Isteri kita nak keluar ke air ni, kalau boleh biar isteri kita tutup molek-molek, biar melambangkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pasal kita ni ahli masjid, rahimakumullah, ahli masjid, ahli surah, ahli jemaah, khatam 30 juzuk setiap tahun. Mana nak ceritanya. Tapi kalau orang mari kita tak jaga benda ni, seolah-olah kita buat tak cakna, dia panggil dah. Bila buat tak cakna agak nampak sangatlah komanya kita dah. Jaga hubungan waktu tu. Jadi sepaling molek adat dia macam mana? Kalau lagu tu gak maknanya kita sendiri pergi angkat air, kita sendiri buat keluar layan tetamu. Kecuali dia bawa isteri, sama-sama isteri tu lain lah. Patut isteri pula jangan duduk sibuk-sibuk. Kawan suami datang, dia pula duduk sibuk-sibuk. Tu pun masalah juga. Duk main lalu-lala dan sebagainya. Ni dalam bab adab. Yang besarlah isteri tu kadang-kadang kan, kawan suami datang, janganlah dia duduk sibuk-sibuk ni, kadang-kadang mari menyapu pun mari juga. Hak tu dia panggil di antara adab yang mana tidak dibenarkan ataupun tidak diajar oleh Nabi, bila mana kedatangan tetamu yang mana sepatutnya suami melayani tapi isteri dicampur ataupun bersibuk-sibuk. Nah, ya biasalah kalau dah isteri cakap ni tak ada noktah, dia panggil tak ada tempat beri. Wakaf dia tu payah nak bertemu, tuan-tuan, tempat berhenti. Dia bercakap je dah. Jadi situlah nampak kekurangan suami. Jadi suami ni dia kena tahulah, nak bagi tahu adab, ini yang tak boleh dan ni boleh. Baik. Begitu juga dengan anak. Apabila menghormati seseorang di kalangan kamu, maka dia tidak bersibuk-sibuk ketika mana urusan di antara ayah dia dengan orang-orang lain. Maknanya tidak bersibuk-sibuk. Waktu kalau kita tengok ada kaedah. Anak nak menyapu, mak ayah bercakap pertama minta izin. Cara dia tuan-tuan, ayah boleh dah. Pertama minta izin. Jangan terus dia menyapu, jangan. Minta izin, kalau dibenar diberi peluang baru cakap. Kalau tak diberi peluang jangan cakap lagi. Ni cara kaedah dia. Pasal apa dia tuan-tuan? Hak inilah yang diajar oleh Nabi dan para sahabat beramal. Sahabat ni dia tidak akan bertanya melainkan setelah diberi peluang. Ni adab dia. Adab yang diajar oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Kita bagi laluan azan dan kita akan sambung lepas azan insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barakatuh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ni yang diajar oleh Nabi tetap adab. Tu kalau kita tengok rahimakumullah, Nabi SAW ni dia pernah membacakan satu doa. Bagaimana Nabi telah membaca satu doa, di antara Nabi minta apa dia? Ya Allah, kata Nabi SAW, janganlah sampai aku ni satu zaman yang mana manusia ni, kata Nabi SAW, tidak mengikuti di antaranya orang-orang yang berilmu. Yang kedua, sehingga manusia ni, kata Nabi, tidak segan dengan orang-orang yang berbaik hati, orang yang akhlak comel lah. Hati mereka seperti hati yang mana, kata Nabi SAW, seolah-olah mereka ni hilang akhlak dan adab. Maknanya tidak ada budi pekerti, kata Nabi SAW. Hadis ni dinakal daripada Imam Ahmad, nak ceritanya Nabi memberi gambaran umat di akhir zaman ni, manusia sudah hilang adab. Kalau tuan-tuan masih ingat bagaimana pernah berlaku kepada imam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimakumullah. Imam Syafi'i ni dia ada tok guru yang bernama Imam Malik bin Anas. Pernah satu ketika di kalangan anak murid dia ni sahabat pada Imam Syafi'i lah, waktu dia mengaji dengan Imam Malik ni. Imam Syafi'i kita terkenal dengan sifat pertama, waruk dia. Kedua, tajam pemikiran. Ketiga, tinggi budi pekerti. Ini di antara keistimewaan Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimakumullah. Kalau kita tengok kronologi Imam Syafi'i masa dia mengaji ni rahimakumullah, cukup susah. Tak seperti mana zaman kita. Kita hari ni tak ada duit, ada pinjaman PTPTN, ada zakat, ada apa-apa benda lah tuan-tuan. Nak pergi belajar Timur Tengah, letak tabung di surau, ada orang sumbangan, mudah hari ni tuan-tuan. Imam Syafi'i dulu dia tak macam hari ni, nak pergi mengaji susah. Bayangkan Imam Syafi'i rahimakumullah terkenal dengan satu lonjakan, satu pemikiran dalam sudut bahasanya cukup baik. Satu ketika Imam Syafi'i ini dia mengaji dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Bagaimana dia nak menyelok helai kitab tu, dia tengok tu guru dia dulu. Dia nak selok kuat, takut Imam Malik dengar, selok perlahan.
Selok kita tuan-tuan buku. Belah. Takut tok guru dia diganggu, tok guru dia duk sedang mengajar. Tuan-tuan boleh bayar tak? Kat kita hari ni tuan-tuan jauh, tuan-tuan nak mengajar sekolah, tuan-tuan bukan setakat nak selok buku, siap-siap sembang lagi tuan-tuan. Kata tak, nisbah dia. Hak tu kalau kita tengok kenapa jadi hebat peramu akhlak dia. Itu dengan guru, bukan cerita dengan mak ayah lagi. Kalau dengan guru macam tu tuan-tuan, dengan mak ayah lagi hebat. Imam Syafi'i sejarah dia dengan mak dia ni tuan-tuan, luar biasa dia punya layan dah. Hak tu Imam Malik sepanjang kerjaya Imam Malik bin Anas ni, yang mengarang kitab Muwatta Imam Malik tuan-tuan, dia bagi tahu, aku tak pernah jumpa seorang manusia seperti mana Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Dinisbah kepada kealiman dia, kewarakan dia, ketajaman fikiran dia. Akal dia bijak tuan-tuan. Salah satu tuan-tuan, akal bijak ni, dia salah satu prasyarat orang nak belajar akal dia bijak. Tuan-tuan tengok orang yang boleh pendidikan tinggi hari ni hebat di sudut pendidikan, semua akal dia cerdik. Akal dia cerdik. Salah satu cerdik akal ni kebanyakan di kalangan mereka ni jaga adab tuan-tuan. Ada jaga adab. Bagaimana apabila dia berbicara ni, Imam Malik ni, Imam Syafi'i ni, tuan-tuan seingat Imam Malik tengok, aku tak pernah jumpa dalam sejarah aku anak murid sehebat dia, dinisbah kepada adab dan akhlak dia. Mana nak cerita tuan-tuan, dia ni penuh, orang panggil apa, dia rasa hormat. Itu berkat ilmu dia tuan-tuan rahimakumullah. Tu Imam Syafi'i kata, salah satu kamu nak berkat ilmu, kamu mesti hormat guru. Hormat guru ni tuan-tuan bukan semestinya jumpa dia baru nak hormat, tidak. Mendengar pesanan dan mengamalkan pesanan guru, tu makna hormat guru. Tu orang dulu tuan-tuan, sampai satu masa dia nak buat satu amalan, dia ni diberi oleh Allah satu kelebihan. Pertama, dia mari telitah. Besarnya kelebihan guru dia ni tuan-tuan, barakah guru lah kita kata. Bukan berkat dia tuan-tuan, berkat guru. Kita tak ada apa tuan-tuan, tak ada apa pun kita, sebab kita lemah dah. Bila mana dia teringat dengan guru dia, dia kata apa dia, ya Allah, kau berilah kefahaman ilmunya ya Allah, ilmu terhadap apa yang dia ajar padaku ya Allah. Dengan ilham Allah, dengan izin Allah tuan-tuan, dia boleh diberi ataupun berbicara dengan satu perbicaraan yang baik, sebab dia ingat pesanan guru dia dan ingat tentang ilmunya guru dia ajar. Nak kata apa tuan-tuan? Nak ceritanya keistimewaan orang jaga adab. Tu guru dia penisbah pada ilmu. Guru hak paling utama tuan-tuan, ibu ayah tu guru hak paling tinggi kedudukan. Jadi kalau anak ni tak boleh hormat, kalau dia ni tak boleh jaga hubungan, tak boleh jaga adab, jangan fikir dia dengan guru lagi. Dengan ibu ayah dia pun dia tak boleh jaga adab, dengan guru lagilah tak budi. Tuan-tuan maknanya kalau orang nak pastikan ilmunya diberkati, adabnya dengan mak ayah tu kena tinggi lah. Pertama, berkaitan dengan kewajipan yang perlu ditunaikan. Tak mampu nak membahagia tapi jangan menyusahkan. Ada orang tak boleh nak bagi kemewahan tapi jangan menyusahkan. Tapi ada orang dia tidak boleh nak membagi kesempurnaan tapi jangan memayahkan tuan-tuan. Buatlah setakat mana kita mampu. Yang paling utama ialah jaga adab. Itu Nabi sebut, wala tajlis qablahu. Kalau kamu nak berkat, kalau pergi mana-mana dalam majlis apa-apa, jangan duduk sebelum dia duduk. Dengan orang tua ni tuan-tuan, sebelum dia duduk jangan kita duduk, melainkan dengan izinnya. Tapi ada ustaz jumpa seorang orang tua ni bagus sangat dia. Dia suka menghormati orang, dia tak harap orang hormat dia. Dengan izin Allah, hidup dia ni tuan-tuan, walaupun tak kaya, walaupun tak mewah, tapi umurnya panjang. Salah satu amalan dia, pertama, dia suka bagi salam dahulu pada orang. Yang kedua, dia suka beri laluan orang untuk duduk. Walaupun dia tak ada ruang untuk duduk, dia duduk, dia bagi orang duduk dulu. Yang ketiga, dia suka memberi makan orang. Yang amal tiga ni tuan-tuan, Allah Ta'ala rezeki dia panjang umur. Orang tanya dia apa amalan haji? Amalan saya tak ada. Tahajud kuat setiap malam. Tak juga, tai rajin buat, tai malah tinggal.
Amalan dia tu tuan-tuan. Dia suka tuan-tuan. Tetamu mari dia sibuk. Sibuk nak suruh tetamu duduk ni. Sampai satu masa terpaksa orang angkat punggung supaya dia duduk. Baru dia duduk tuan-tuan. Mana dia tidak ada perasaan nak duduk, melainkan orang duduk dulu. Ni orang tu ni hebat. Allah Ta'ala bagi dia umur panjang tuan-tuan. Umur panjang, mata cerah. Nyanyuknya tak ada tuan-tuan. Jaga tuan-tuan orang umur 80 tak nyanyuk ni tuan-tuan, jaga. Jaga orang umur 80 ni kalau baca Quran tak pakai cermin mata. Tapi dia boleh tak pakai cermin mata. Nampak tuan-tuan. Biasanya kita umur 40 pakai cermin mata. Berapa kali dah tukar spek mata tuan-tuan. Baru 40. Rupanya tuan-tuan Allah Ta'ala bagi keberkatan. Salah satunya tuan-tuan, dia memuliakan di antara dia panggil ikram. Memuliakan sahabat dia. Tapi kalau tuan-tuan nak panjang umur, buatlah begitu. InsyaAllah jaranglah jenodeh tak. Mesti tak jaga. Kita kalau boleh ada kursi, kita dulu duduk tuan-tuan. Walaupun kita ni tahu kita keupayaan kita mampu berdiri. Tapi orang tua macam ni hebat tuan-tuan. Sampai satu masa dia suka sangat memberi makan orang. Beri makan ni kita tak boleh nafikan lah. Kalau Nabi sebut salah satu amalan yang boleh memanjangkan umur kamu, orang suka bagi makan orang. Tu kalau ada duit lebih tuan-tuan, bagi je makan. Bagi je makan surau jemaah ke malam jemaah. Jangan sipah-sipah. Jangan ada isu barang mahal. Bagi je makan setakat mana mampu. Walaupun nasi lemak telah mata pun nasi lemak telah mata lah. Yang penting bagi makan orang. Tak, kita nak panjang umur ni tuan-tuan pasal nak beramal soleh. Nak beramal soleh kata kita nak rebut pahala kan. Kalau dah pendek umur tuan-tuan baru menyesal. Fa'asaddaqa wa akum. Barulah minta nak sedekah. Baru kita yakin dengan sedekah. Tak hidup kita tak yakin sangat-sangat tuan-tuan. Wallahu a'lam. Cukup sekadar tu pada malam ni. Baik datang daripada Allah, kurang kimahan pada diri saya. Ya Ji. Nama sama semua. Okey, tak ada masalah nama Zainab. Kalau nama Joyah semua pun tak ada masalah. Cuma kosak kita tadi, memanggil tadi. Niat kita panggil, apa tujuan kita panggil, pada siapa. Jadi kalau boleh, kalau panggilan begitu, kita ubahlah. Mungkin isteri kita nama Zainab juga, kita tak panggillah Zainab isteri kita. Mungkin kita bagi tahu. Mungkin ada panggilan nisbah kepada Zainab anak saudara. Panggil Zainab dengan panggilan lain. Contohnya Zainab anak Dolah. Zainab Dolah contoh. Boleh je panggil lah. Tak ada masalah. Tidak mendatangkan satu orang panggil kecelaan. Pasal kita, kosak kita panggil tu tujuan untuk siapa. Faham je? Tidak menjadi masalah nama sama. Cuma niat kita tu lah. Niat kita tu panggil adakah nak rujuk kepada ayah? Tak kan? Tak nak rujuk pada orang lain. Orang kata, ayahmu orang panggil tu. Tak. Tu panggil loh nu. Bukan loh ayah saya, loh nu. Contoh. Loh ayah loh. Bukan loh ayah saya, loh ayah loh. Faham loh ayah loh ni biasa pok saudara lah. Nama loh juga pok saudara dia. Nama Abdullah juga. Ayah dia pun nama Abdullah juga. Cuba betul lah panggil loh mana? Loh ayah loh. Loh ayah loh tu dirujuk kepada pok saudara. Faham? Biasa begitulah orang kita. Kalau ayah orang tak panggil loh ni. Ayah mana? Ayah saya tu. Nama loh juga. Tu lain. Cuma dia tidak boleh di bahasa panggilan dan dirujuk kepada panggilan hak asal dia lah. Dengan tidak beradab kepada dia dan kepada mereka berdua. Boleh je. Tak ada masalah nama sama. Tak nama sama semua pun tak ada masalah. Cuma pening lah kementerian bahagian pejabat pendaftaran pun nama sama semua pening juga. Ada nama-nama dia. Okey, ada lagi? Boleh? Wallahu a'lam, cukup sekadar tu. Boleh je? Pasti pun ramai nama sama tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Pada nama tak ada masalah. Niat kita untuk benda baik, tak ada masalah. Kita niat pada nama Abdullah ni. Abdullah tu hamba Allah juga dah. Boleh kaum muslimin muslimat insya-Allah. Wallahu a'lam, cukup sekadar tu. Baik datang daripada Allah. Kurang kelemahan pada diri saya, semoga maafan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.